Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bersama channel Cikgu Alias kita belajar sejarah pada hari ini. Jangan lupa tekan subscribe dan share dengan rakan-rakan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu, kepada anak-anak murid di luar sana. Mudah-mudahan cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat pada hari ini, bersemangat dan terus bersemangat untuk belajar sejarah. Walaupun kita berada di rumah, semangat kita perlu seteguh, sekuat, bersemangat seperti tokoh tempatan yang bangkit berjuang melawan penjajah suatu ketika dahulu. Janganlah kita lemah, janganlah kita putus asa walaupun berbagai ujian dan cabaran yang hadir ke bumi ini. InsyaAllah. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah. Kita sambung lagi dalam tajuk Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang, bahagian kedua. Kerana sebelum ini kita telah melihat 3 tokoh tempatan. Pada hari ini di bahagian kedua kita akan tambah lagi 3 tokoh tempatan. Okey, dah bersedia dengan semangat juang yang tinggi untuk belajar sejarah agar kita memahami, kita menghayati perjuangan mereka dahulu yang menyebabkan kita hidup dalam keadaan aman, sejahtera sehingga hari ini. Mari kita mulakan. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan pembelajaran, moleklah kiranya jika kita tahu sedikit mengenai maklumat pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuknya Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang, bahagian kedua. Sekiranya Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang, murid boleh menaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.2 menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Dan 7.2.3 menerangkan peristiwa penentangan tokoh terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Okey, jadi 3 perkara ni kamu akan kenal tokoh tempatan, kamu akan tahu sebab mengapa mereka menentang dan peristiwa yang berlaku di sepanjang penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Okey, baiklah, mari kita pergi tokoh yang pertama. Sebelum tu, ini sebagai ulangan tokoh-tokoh tempatan yang terdapat di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Okey, ulangan sedikit lagi. Mengapa mereka digelar pahlawan tempatan? Kerana perjuangan mereka bersifat setempat dan mendapat sokongan pembesar serta penduduk tempatan. Okey, mereka berjuang di kawasan mereka sahaja, tidak melibatkan negeri dan negara. Okey, baik. Ada Datuk Hajar Lela, ada Datuk Bahaman, ada yang Tuan Amtah, Dosaid, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, ada Mas Saleh dan Antenom, dan Syarif Masahur dan Rentap di Sarawak. Okey, mari kita sambung. Baiklah, tokoh tempatan yang seterusnya, Datuk Maharaja Lela. Itu wajah Datuk Maharaja Lela. Okey, baik. Sedikit latar belakang beliau. Nama penuh beliau ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Datuk Maharaja Lela ni ialah orang besar berlapan Perak yang mentadbir kawasan di Pasir Salak. Okey, orang Perak lah. Okey, merupakan tokoh tempatan yang berasal daripada negeri Perak. Okey, kawasan tadbirannya ialah di Pasir Salak. Okey, mari kita lihat sebab penentangan dia. Sebab penentangan dia ialah Presiden British J.W.W. Birch campur tangan dalam pentadbiran negeri dan ada resam orang Melayu. Sebab itu Datuk Maharaja ni marah sangat. Okey, orang Inggeris ni datang ke tanah Melayu. Dia ganggu pula kita punya pentadbiran. Pentadbiran ni maksudnya apa?
urusan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita tentang adat besar orang Melayu. Maksudnya itu boleh, ini boleh, itu tak boleh, kita dah tetapkan. Tetapi bila dia datang saja, dia campur tangan. Dia kata ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kena ikut cara dia. Datuk Maharaja Laila marahlah. Okey. Kemudian Residen British ni mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Ini memang dah terlalu melampau. Kita ada sultan yang kita sangat hormat, kita sangat sanjung. British datang ke negara kita, ke negeri Perak ni, kemudian dia nak ambil alih kuasa sultan. Sedangkan negeri Perak bukan kuasa dia, bukan tanah dia. Dia datang daripada luar, kemudian dia nak ambil negara kita. Mesti tak boleh. Sebab itulah marah Datuk Maharaja Laila ni. Lagi apa yang lakukan? British memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Tak cukup nak ambil alih kuasa, nak minta cukai kat kita pula. Ini adalah negeri kita, negara kita, tanah kita. Kita kena bayar cukai dekat orang luar. Itu sesuatu yang sangat mencabar kesabaran Datuk Maharaja Laila. Kan? Sangat mencabar. Dan Presiden British bersikap angkuh dan sombong. Allah. Dahlah datang ke negara kita sebagai orang luar, bersikap angkuh dan sombong, seolah-olah negeri Perak tu dia yang punya. Memang tidak patut. Sebab itulah berlakunya penentangan oleh Datuk Maharaja Laila terhadap British. Apabila Datuk Maharaja merancang untuk buat penentangan, kita lihat apa peristiwa yang berlaku. Okey, pada Februari 1875, Sultan Abdul Bah, Datuk Maharaja Laila dan pembesar Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Pada asalnya buat bantahan dulu, pergi jumpa, tak boleh, jangan buat begini, tak boleh, ini tanah kami apa semua, kan? Buat penentangan. Pada tahun 1875, dah lama berlalu, dah lama berlalu. Kemudian pada September 1875, dah pergi suarakan tak mau dengar, Datuk Maharaja Laila bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh Residen British iaitu J.W.W. Bush. Dah tak dengar cakap ni, dan dah beberapa bulan cakap tak berjalan. Datuk Maharaja Laila kata, okey, saya bersetuju, saya akan ambil tanggungjawab untuk membunuh Residen British sebab terlalu angkuh dan sombongnya. Kan, datang buat pejabat dia, kemudian minta cukai dekat orang kita. Mana boleh, kan? Jadi pada November 1875, J.W.W. Bush dibunuh oleh sekutum atas arahan Datuk Maharaja Laila di Sungai Perak, Pasir Salak. Kamu boleh pergi dekat Pasir Salak tu, ada satu museum. Dekat situ kamu boleh tengok lagi sejarah-sejarah yang lebih lengkap yang diterangkan oleh museum di sana. Kan? Akhirnya J.W.W. Bush ni mati juga dibunuh. Sombong sangat dan angkuh, kan? Maka pada tahun 1877, Datuk Maharaja Laila dan sekutum ditangkap dan kemudian mereka dijatuhi hukuman gantung. Ini Datuk Maharaja Laila dengan sekutum kena tangkap. Mati dah mereka sebagai pejuang yang membunuh J.W.W. Bush. Okey. Itulah sedikit peristiwa yang berlaku, peristiwa penentangan di negeri Perak oleh Datuk Maharaja Laila. Ya. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 63. Kan? Kita tengok. Sedikit soalan untuk kita berfikir, apakah iktibar yang anda peroleh dari peristiwa penentangan Datuk Maharaja Laila? Apa yang kita boleh ambil manfaat? Apa yang boleh kita ambil kebaikan? Apa yang perlu kita ambil sempadannya hasil daripada peristiwa penentangan di negeri Perak ini? Cuba kamu bincangkan, cuba kamu fikirkan. Antaranya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempertahankan negara kita, tetapi kita perlu bijak dalam menangani sesuatu masalah supaya dapat elakkan pergaduhan, kita dapat elakkan kematian dan sebagainya. Gunakanlah satu kaedah yang bijak dengan cara yang betul. Okey, tetapi semangat untuk mempertahankan negara itu kita perlu ambil. Okey, baiklah, kita pergi kepada tokoh tempatan secara
Okey, siapa dia? Yang Tuan Amtah. Yang Tuan Amtah. Itu wajahnya. Yang Tuan Amtah. Okey, sedikit pengenalan. Nama sebenar Yang Tuan Amtah ialah Tunku Amtah Raja Radin. Tunku Amtah Raja Radin. Beliau ni merupakan anak yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Maksudnya tokoh tempatan seterusnya adalah di Negeri Sembilan. Okey. Mari kita lihat sebab penentangannya. Kenapa pula Yang Tuan Amtah ni pun marah sangat di sana. Okey. Yang Tuan Amtah menentang British kerana British ni mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Sama juga di negeri Perak tadi. British ni campur tangan dalam urusan pentadbiran. Kan? Memang British ni suka kacau. Datang-datang kacau kita, kan? Okey. Kemudian British menyokong Datuk Kelana yang berdakwa teraji ialah wilayahnya. British menyokong Datuk Kelana. Datuk Kelana ni siapa? Orang besar di sana jugalah. Yang mendakwa teraji ialah wilayahnya. Wah, macam tu pula. Kan, dia nak melaga-lagakan orang kita. Kemudian Yang Tuan Amtah tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana. Tak sokonglah sebab dikatakan teraji itu adalah wilayah di bawah Sungai Ujong lagi, di bawah Yang Tuan Amtah. Okey, Yang Tuan Amtah bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Jadi pemimpin ni, tokoh tempatan ni, dia dah fikir kalau dibiarkan cara British buat ni, pasti banyak negeri lain lagi dia akan jajah. Banyak kawasan-kawasan lain lagi dia akan jajah. Okey, jadi apa yang dibuat oleh Yang Tuan Amtah? Kita lihat peristiwa penentangan dia. Pada tahun 1875 berlaku pertempuran di Paroi. Tak ada pergi nasihat dah. Terus bertempur saja di Paroi. Kamu boleh lihat di muka surat 64 buku teks. Berlaku ada gambar sedikit dengan peta jajahan takluk Seri Menanti. Kan? Yang Tuan Amtah berjaya menang Paroi. Namun British menyerang balas dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Amtah. Memang ketika itu tokoh tempatan kita hanya berjuang menggunakan keris, hanya menggunakan lembing. Tetapi British datang menggunakan senjata. Mereka dah ada teknologi pistol, senapar dan sebagainya. Kita hanya bersenjatakan semangat yang kuat dan juga keris. Okey, pada tahun 1876 Yang Tuan Amtah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Okey, jadi Yang Tuan Amtah kata, baik, kalau kita melawan, kita tak ada kelengkapan yang cukup. Eloklah kita pergi berunding. Kita berunding baik-baik. Okey, untuk menamatkan persengketaan ini. Jangan ada bergaduh, jangan lagi kita berperang. Hasil rundingan tersebut, Yang Tuan Amtah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Okey, tahukah kamu di Negeri Sembilan mereka tidak memiliki sultan atau raja. Maka ada Yang Tuan Besar ataupun yang menggantikan Menteri Besar. Okey, boleh? Okey, baiklah. Sedikit maklumat jika kamu lihat dalam buku teks dalam muka surat 64 tu, tahukah anda Seri Menanti adalah tempat bersemayamnya di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Bersemayam tu tempatnya dikebumikan. Okey, baiklah, mari kita pergi kepada tokoh tempatan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Baiklah. Ini adalah Datuk Bahaman. Ada ikat tali di kepala tu kan, kain kita panggil apa tu. Okey, maksudnya pastilah negeri faham. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh dan dikenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Dikenali sebagai orang kaya Semantan. Baik. Apa sebab penentangan oleh Datuk Bahaman ni? Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Itu yang menyebabkan Datuk Bahaman marah. Dia dah hilang hak untuk memungut cukai. Siapa yang nak memungut cukai tu? Sudah pastilah British nak ambil alih ataupun digantikan dengan orang lain. Kita kena
kena lihat dengan lebih dalam sejarahnya. Kemudian Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Dia marah, kenapa nak buat balai polis di kawasan dia? Tak beritahu kat dia, ni kawasan dia, tak boleh, mungkin dia nak guna kawasan tu. Okey. Jadi disebabkan penentangan itu, kita lihat peristiwa penentangan yang berlaku. Okey. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman mengetuai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua. Menang. Dilawan British, menang Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni ada strategi yang hebat. Dia menang. Jadi pada tahun 1892, setahun kemudian, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan. Menang lagi. Setahun kemudian, menang lagi. Kemudian pada tahun 1894, 2 tahun kemudian, Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Menang lagi. Dah 3 kali serangan, Datuk Bahaman menang. Hebat strategi ini. Okey, pada tahun 1895, setahun selepas itu, Datuk Bahaman berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram Ampai. Okey, British lawan balik, pergi serang balik, akhirnya British dapat tawan Jeram Ampai, dan maka Datuk Bahaman pun berundurlah ke Kelantan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku surat 65 dalam buku teks peta kawasan penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Okey, sebab Pahang dengan Kelantan tak jauh, mereka berjiran. Jadi Datuk Bahaman bila kalah di Jeram Ampai, dia berundur terus ke Kelantan sahaja. Okey, baiklah. Selesai 3 tokoh tempatan. Jadi kita bersoal jawab sikit mengenai 3 tokoh ini. Okey, kita nak lihat sikit apa yang telah kita belajar, apa manfaatnya, apa kebaikannya, dan apa yang perlu kita pelajari. Baiklah, soalan pertama, mengapakah penentangan berlaku? Apakah yang menyebabkan penentangan berlaku yang dimulakan oleh ketiga-tiga tokoh yang kita sebutkan tadi? Okey, salah satunya disebabkan oleh campur tangan kuasa asing, kan? Okey, yang kedua, apakah kesan kepada masyarakat tokoh? Pada masyarakat, maafkan cikgu, apakah kesan kepada masyarakat, tokoh tempatan dan negeri tersebut? Pada masyarakat sudah pastilah berlakunya pertempuran dan sebagainya, ketakutan, kan? Pada tokoh tempatan, sama ada dia dapat kuasa dia balik, sama ada dia mati ataupun meninggalkan negeri itu ataupun tempat tersebut, kan? Kita lihat ketiga tokoh tadi, kan? Daripada negeri tersebut macam mana? Sama ada dikuasai oleh British terus ataupun diambil alih balik oleh tokoh tempatan, kan? Seronok dalam sejarah kerana kita belajar sesuatu yang tidak pernah kita alami dan tidak kita nampak di mata. Kita kena sentiasa membaca dan mendalami sejarah yang lampau. Baiklah, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk bahagian kedua ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi menonton channel Cikgu Alas. Jangan lupa teruskan menonton, mengulang kaji pelajaran di rumah, tekan like, share dan subscribe. Mudah-mudahan perkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan, teruskan bersemangat untuk menimba ilmu. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.